Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu kajian historiografi berkaitan penerapan nilai moral dalam kalangan murid sekolah menengah melalui karya Sulalatu Salatin. Sebagai permulaan, saya akan menceritakan sedikit tentang Sulalatu Salatin. Sulalatu Salatin juga dikenali sebagai Sejarah Melayu. Karya ini telah dikarang oleh Tun Sri Lanang ketika beliau menjadi Bendahara Paduka Johor bermula pada tahun 1580 sehingga 1615. Beliau merupakan seorang yang sangat kreatif dan juga sangat aktif dalam bidang penulisan. Beliau telah dilahirkan di Bukit Seluyut, Johor pada tahun 1565. Karya ini merupakan karya yang mengetengahkan genre sejarah yang mengandungi 15 bab. Karya agung ini memerihalkan tentang zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga ke saat kejatuhannya. Setiap peristiwa yang ditulis mengandungi unsur pengajaran agar keturunan yang akan datang dapat mengambil iktibar daripada kesilapan leluhur mereka. Dalam naskah ini juga, pengarang telah menggarap penceritaannya dengan cara yang amat kreatif dan menonjolkan elemen kemelayuan dalam setiap peristiwa yang diceritakan. Walaupun Sulalatu Salatin merupakan karya yang berkisar tentang zaman kegemilangan Melayu lama yang memberi penekanan terhadap sistem pemerintahan raja-raja, namun intipati karya ini juga mengandungi banyak peristiwa yang boleh dijadikan panduan dan pengajaran untuk mendidik masyarakat, terutamanya generasi kini. Dalam karya ini, penulis memberi penekanan dalam pelbagai aspek seperti falsafah, nilai murni, bahasa, agama, adat dan budaya, kepimpinan, estetika dan banyak lagi. Setiap aspek ini diterapkan nilai kemelayuan yang sememangnya kaya dengan estetika dari segi adab dan adatnya. Menurut Nur Azimah Zakaria 2017, dalam kajiannya menyatakan bahawa Sulalatu Salatin harus menjadi cermin kepada cermin, iaitu kitab utama yang akan dipetik dan diulang rujuk dalam sistem sastra tradisional Melayu. Bagi mengkaji karya ini secara mendalam, kumpulan kami telah memilih kaedah historiografi kerana kaedah historiografi ini telah digunakan oleh pengkaji untuk menganalisis naratif tentang masa lalu. Historiografi melibatkan seni penulisan sejarah serta memerhatikan evolusi teknik dan gagasan dalam penulisan sejarah dari semasa ke semasa. Kaedah ini memberi fokus kepada interpretasi, naratif, penggunaan data dan metodologi yang digunakan oleh sejarawan masa lalu dan juga masa ini. Menurut Fure dan Selleveris 1988, historiografi ialah kajian tentang cara sejarah telah dan ditulis, iaitu proses penulisan sejarah. Dalam kata lain, historiografi ini merupakan satu analisis tentang huraian sejarah masa lampau. Walau bagaimanapun, historiografi bukanlah satu pengkajian tentang sesuatu peristiwa lampau secara langsung, tetapi satu perubahan tafsiran peristiwa tersebut dalam karya ahli sejarah secara individu. Dalam kajian ini, kami akan melihat intipati karya ini dari aspek nilai moral yang boleh diambil untuk diadaptasikan dalam kehidupan generasi masa ini melalui pengajaran dalam peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh pengarang karya ini. Secara ringkasnya, perbincangan dalam karya ini akan memberi tumpuan kepada nilai-nilai moral yang terkandung dalam karya agung ini. Sulalatu Salatin memberi penekanan terhadap budaya, adab dan adat Melayu yang boleh dijadikan sumber rujukan dalam pembangunan modal insan
kepada generasi kini. Oleh itu, setiap bab yang terkandung peristiwa yang memberi pengajaran diteliti dari aspek nilai-nilai moral dan disesuaikan dengan kehidupan moden pada hari ini. Nilai-nilai moral ini kemudiannya disampaikan kepada murid-murid di sekolah oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu yang menggunakan teks Sulalatus Salatin ini sebagai teks pegangan bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu tingkatan 6. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamira binti Jamaluddin. Nombor metrik saya M2023100291. Hari ini saya akan sambung pembentangan langkah pelaksanaan kajian historiografi untuk grup saya. Jadi model yang kami gunakan ialah historiografi by objektif. Historiografi by objektif adalah satu model yang diperkenalkan oleh Sujay Rao, seorang penyelidik, kerana pada beliau bidang yang diguna dalam kajian historiografi semakin berkembang dan semakin luas berbanding pada abad ke-19 dan abad ke-20 yang kajiannya lebih memfokuskan tentang biografi, kejatuhan dan kebangkitan sesebuah zaman. Jadi, beliau memperkenalkan satu model baru yang lebih fleksibel kepada semua bidang yang ingin menggunakan kajian historiografi. Jadi, saya akan menerangkan tentang langkah pelaksanaan kajian historiografi kumpulan saya. Yang pertama ialah mengenal pasti stakeholder. Jadi, dalam kajian kami, untuk menerapkan aspek-aspek nilai murni yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin, pertama sekali adalah kami perlu mengenal pasti stakeholder. Jadi, stakeholder kami adalah guru Bahasa Melayu tingkatan 6 terutamanya, dan guru-guru Bahasa Melayu, guru sejarah dan pensyarah dalam bidang antropologi dan sains sosial yang mungkin akan mendapat faedah dan manfaat daripada kajian ini. Yang kedua ialah apabila sudah mengenal pasti stakeholder, pengkaji akan menetapkan objektif. Jadi objektif akan ditetapkan selepas perbincangan bersama dengan stakeholder. Jadi apabila berlakunya perbincangan antara sesama stakeholder ni, pengkaji akan menetapkan objektif. Jadi objektif yang ditetapkan dalam kajian historiografi ini adalah pertama untuk mengkaji aspek-aspek nilai murni yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin, dan yang kedua ialah untuk menerokai strategi pembelajaran dan pengajaran yang bermanfaat untuk mengaplikasikan aspek nilai murni yang telah dikaji dalam teks Sulalatus Salatin. Yang ketiga ialah menentukan topik dan arah tujuan kajian. Jadi guru-guru dan penyelidik aware yang sekarang ni mereka nak kaji tentang teks Sulalatus Salatin, aspek-aspek nilai murni dalam teks ni. Jadi di sinilah mereka akan tentukan topik dan arah tujuan kajian. Jadi Sujay Rao telah mengeluarkan satu standard of objektif di mana pengkaji ni boleh menyesuaikan objektif kajian, topik kajian untuk memenuhi keperluan khusus dalam kajian ni. Jadi pengkaji akan lihatlah standard of objektif tu, jadi dia akan pilihlah berdasarkan list of objektif tu yang mana yang lebih dekat ataupun yang mana yang boleh membantu dia untuk tahu arah tujuan kajian ni. Seterusnya langkah yang keempat ialah pengkaji perlu mengenal pasti pendekatan. Jadi pendekatan apa, proses apa yang pengkaji perlu alami bila menjalankan kajian ni. Jadi pengkaji menggunakan pendekatan proses heuristik, proses kritik dan proses hermeneutik. Di mana proses heuristik ni dia mengenal pasti keaslian, ketulinan, originality sumber tu. Jadi selepas didapatkan teks Sulalatus Salatin di Arkib Negara, sebab ialah teks Sulalatus Salatin ni adalah satu teks yang orang kata dijaga rapi sebab teks dia yang berkaitan dengan sejarah Melayu. Jadi bila pengkaji dah dapatkan teks ni, jadi dia akan buat satu proses kritik di mana dia akan bacalah, dia akan buat satu kritik whether teks ni
Orang kata sahih ke tak sahih, macam tu. Jadi selepas dia baca dan dia akan jalankan proses hermeneutik di mana dia akan buat analisis lah. Dia akan keluarkan isi tersirat dan isi tersurat yang dia nak kaji. Contohnya macam aspek nilai murni lah. Dia akan cari nilai murni, nilai moral dalam teks tu dan dia akan keluarkan. Jadi dari situlah dia akan start buat analisis hermeneutik. Yang kelima ialah dia mula mentafsir maklumat. Jadi kaedah yang digunakan adalah kaedah hermeneutik lah. Jadi selepas dia dah dapatkan teks tu, dia dah keluarkan apa yang patut, jadi dia akan mulakanlah pentafsiran. Dia akan analisis, dia akan interpretasi teks, dia akan buatlah keluarkan tema, memahami teks tu, dan dia akan boleh keluarkan meta teks. Selepas itu, dia akan menyusun struktur penulisan. Jadi bila dah ada semua meta teks, semua yang diperlukan, maklumat yang diperlukan, bahan yang diperlukan, jadi dia akan mulalah menulis mengikut format penulisan kajian historiografi. Jadi bila dia menulis tu, dia perlu memastikan penggunaan bahasa adalah betul. Jadi tak boleh guna bahasa yang susah difahami sebab bila kita baca teks Melayu ni pun, kadang-kadang penggunaan bahasa Melayu lama kan, kita akan jadi susah kita punya pemahaman kadang-kadang tak sama dengan pemahaman pengkaji lain. Jadi di sinilah kita akan gunakan stakeholder kita untuk bantu kita check, buat checking sama ada kita punya pemahaman sama tak dengan pemahaman yang kita punya stakeholder ni. Jadi maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan tepat dalam penulisan kajian historiografi yang ingin dijalankan. Jadi itu sahaja dalam langkah pelaksanaan kajian historiografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainil Huda Muhammad Azlan, M2023-1489 akan meneruskan perbentangan dengan tajuk kaedah hermeneutik. Mengapa kita menggunakan kaedah hermeneutik atau menekankan kaedah hermeneutik dalam kajian historiografi ini adalah kerana kita menggunakan karya Sulalatus Salatin. Baik, dalam kajian ini kita perlu memahami teks ataupun karya Sulalatus Salatin itu terlebih dahulu. Jadi dalam kaedah hermeneutik ini, dia mengajak pembaca untuk membuat, memahami dan mendedahkan kepada pemikiran para penulis. Apa yang dimaksudkan di sini ialah dalam kaedah hermeneutik ini, pengkaji perlu untuk memahami apa yang difikirkan oleh penulis tersebut. Dan seterusnya, pengkaji perlu untuk berada dalam situasi ataupun keadaan tertanya-tanya. Curiosity mind, iaitu apa yang masih tersembunyi dan apa yang terdapat dalam tafsiran sesuatu teks. Apa lagi yang boleh disingkap atau dirungkaikan daripada teks tersebut. Sebagai contoh, kita ambil langkah mudah ataupun langkah secara umum, gambaran bagaimana untuk pengkaji memahami teks adalah yang pertama, pengkaji perlu membaca sebuah laporan penyelidikan sebagai teks, sama ada dalam bentuk jurnal, artikel dan sebagainya. Seterusnya, pengkaji perlu menterjemahkan teks tersebut menggunakan fikiran sendiri terlebih dahulu dan kemudiannya menghubungkan apa yang dibaca berdasarkan kepada pengalaman masa lalu pengkaji dan juga mengambil kira apa sahaja kemungkinan sesuatu perkara yang bakal berlaku pada masa hadapan. Sama ada masa lalu atau masa depan, itu perlu difikirkan oleh pengkaji tersebut. Okey, seterusnya setelah mana kita memahami teks kajian. Dalam kaedah hermeneutik ini didefinisikan hermeneutik ialah proses penginterpretasian teks. Jadi, supaya 2003 telah meletakkan satu langkah-langkah, satu garis panduan bagaimana untuk kita menginterpretasikan teks dalam bukunya berkenaan dengan kaedah hermeneutik, kaedah interpretasi teks secara kualitatif. Apa yang pertama pengkaji perlu lakukan ialah pengkaji perlu untuk menyatakan objektif atau soalan kajian dengan jelas. Apa yang nak dilaksanakan, apa yang nak dicapai dalam kajian tersebut. Seterusnya, pengkaji perlu menyediakan data kajian iaitu teks.
Okey, baik, menurut Danushwaran, dalam tesisnya dalam kajiannya 2011 mengatakan antara sumber kajian dalam kaedah hermeneutik ini ialah teks. Teks merupakan sumber data dalam kajian ataupun kaedah hermeneutik. Jadi apa yang perlu pengkaji lakukan ialah menyediakan data kajian, iaitu teks itu sendiri. Seterusnya, selepas mendapatkan data iaitu teks, pengkaji perlu untuk menginterpretasi teks menggunakan kaedah hermeneutik mengikut soalan kajian, yang mana awal-awal tadi di awal langkah yang pertama adalah kita telah menyatakan objektif kajian, betul? Jadi kita perlu menginterpretasi teks yang kita dapat tadi tu menggunakan kaedah hermeneutik mengikut soalan kajian. Kita mula menginterpretasi satu persatu dengan menggunakan kaedah hermeneutik. Kita menginterpretasi teks untuk menjadikan metateks secara tersurat dan tersirat. Seterusnya, pengkaji perlu untuk menghasilkan episod permulaan, pertengahan dan penutupan serta ulasan terhadap metateks yang terhasil. Dengan arti kata lain, dalam metateks tersebut, metateks yang dihasilkan itu, pengkaji dah jelaskan semua sekali. Dah jelaskan makna tersirat dan makna tersurat dalam langkah tersebut. Seterusnya, pengkaji perlu membuat kesimpulan tentang teks yang dihasilkan oleh sampel kajian. Dan langkah yang terakhir ialah pengkaji perlu membincangkan hasil metateks dengan merumuskan kajian. Maksudnya dalam perbincangan, pengkaji perlu untuk meletakkan hasil metateks itu dengan merumuskan kajian berdasarkan kepada objektif ataupun soalan kajian yang telah dinyatakan di awal-awal langkah sebentar tadi. Okey, jadi ini adalah langkah-langkah menginterpretasi teks dalam kaedah hermeneutik secara umum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Najiha binti Muhammad Ali. Nombor metrik M2023 1000626. Okey, saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan teknik hermeneutik yang digunakan untuk menginterpretasikan teks karya Sulalatus Salatin. Saya sambung sedikit slide yang sebelum ni lah. Saya akan jelaskan lebih terperinci berkaitan bagaimana untuk kita interpretasi teks tersebut. Okay. Karya Sulalatus Salatin ini merupakan teks bukan lisan yang dijadikan sebagai bahan kajian. Okay, kami gunakan teks Sulalatus Salatin untuk penerapan nilai moral dalam kalangan murid melalui karya inilah. Okay, pada fasa permulaan dalam hermeneutik ialah proses menginterpretasikan teks secara objektif sebelum pemahaman kepada makna-makna tertentu yang terdapat dalam sebuah teks. Okey, pada permulaannya kita baca teks tersebut, kita hanya lihat secara permukaan sahaja. Okey, jika kita lihat dekat sini, kat rajah ini, teks adalah input yang kita gunakan, iaitu karya Sulalatus Salatin. Metateks manakala raja di sebelah kanan ini adalah output, iaitu teks baharu yang kita faham daripada teks asal. Berdasarkan kepada dua-dua proses ini, di tengah-tengahnya adalah proses interpretasi teks yang kita gunakan kaedah hermeneutik. Okey. Okey, baik. Apabila pengkaji meneliti sesuatu teks ataupun teks ini, proses interpretasi akan berlaku dari struktur luaran ke struktur dalaman. Okey, daripada teks. Kenapa berlaku ada struktur luaran, struktur dalaman tu adalah untuk kita memahami sesuatu teks tersebut. Okey, proses ini akan berlaku secara berulang kali sehingga pengkaji dapat memahami dengan lebih jelas. Okey, bila pengkaji dapat memahami dengan lebih jelas, kesannya adalah pengkaji dapat keluarkan kekaburan ataupun ontoenigma kepada kebenaran, iaitu lumensa, dengan memahami makna yang tersirat dalam teks. Okey, maknanya pada awal tu, bila kita baca teks secara permukaan sahaja, kita akan mendapati kekaburan di situ. Kita sukar untuk memahami. Tapi bila kita faham dengan lebih jelas, dengan mengambil struktur luaran, struktur dalaman, kita akan mendapat kebenaran ataupun fakta-fakta tersirat yang kita boleh faham.
Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman, emosi, perasaan ataupun pemikiran kita. Itu struktur dalaman. Manakala struktur luaran adalah fakta-fakta tersurat. Sama ada maklumat yang tertulis atas teks tersebut, bahasa yang digunakan ataupun sintaksis yang digunakan. Struktur luaran dan struktur dalaman. Kedua-dua struktur ini adalah aspek yang penting untuk kita lihat makna tersirat. Okay, daripada kedua-dua inilah proses interpretasi itu berlaku. Secara berulang kali kita lihat luaran, kita lihat dalaman, kita ulang balik luaran, kita lihat balik dalaman. So begitu, okey? Okey, baik. Secara keseluruhannya apabila kita melihat raja ini adalah raja ataupun prosedur analisis secara keseluruhan teks yang kita nak kaji. Okey, teks yang kita nak kaji adalah teks Sulalatus Salatin. Okey, kaedah yang kita gunakan untuk menginterpretasi teks adalah kaedah hermeneutik. Di bawah kaedah hermeneutik adalah teks naratif. Naratif adalah penceritaan ataupun apa? Keperihalan tentang Sulalatus Salatin. Daripada teks tersebut, kita pecahkan kepada episod permulaan iaitu pendahuluan, episod perkembangan iaitu bahagian isi dan episod penutupan. Daripada situ kita akan buat proses pengekodan. Daripada proses pengekodan kita keluarkan subtema, kita keluarkan tema dan daripada subtema dan tema kita akan generate kepada isi tersurat, isi tersirat. Macam mana nak dapatkan isi tersurat dan isi tersirat? Kita perlu lihat kepada struktur luaran dan struktur dalaman yang tadi saya telah menjelaskan di rajah yang sebelum ini. Daripada itu akan dapat meta teks. Daripada struktur luaran yang kita dah faham, struktur dalaman yang kita dah faham, kita gabungkan jadi meta teks. Itu adalah interpretasi teks. Dan selepas itu kita akan buat rumusanlah berkaitan dengan teks tersebut. Itu sahaja. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Hazwani binti Rosli dengan nombor matrik M2023-1620. Saya akan membentangkan mengenai isu-isu yang terjadi sepanjang kajian ini dijalankan. Kaedah kajian yang kami guna dalam kajian ini adalah kaedah historiografi. Historiografi merupakan satu kaedah untuk menganalisis teks. Isu-isu yang terdapat sepanjang pelaksanaan kajian adalah seperti penyelidikan beretika, subjektiviti atau reflexivity, dan yang terakhir adalah kualiti kajian itu sendiri. Okey, di sini saya akan menerangkan satu persatu isu yang boleh timbul sepanjang pelaksanaan kajian ini. Isu, apa itu isu? Isu merupakan satu persoalan kepada permasalahan yang timbul sepanjang kajian ini dijalankan. Di dalam setiap kajian, penyelidikan beretika perlu dilaksanakan oleh setiap pengkaji. Antara prinsip beretika adalah autonomi, kebaikan dan keadilan. Autonomi dikaitkan mengenai menghormati orang lain atau mendapatkan kebenaran untuk menjalankan kajian. Pengkaji boleh mendapatkan kebenaran untuk melaksanakan kajian daripada pensyarah sekiranya pengkaji itu masih seorang pelajar, pengetua di sekolah di mana pengkaji itu berkhidmat, serta individu-individu yang mempunyai kepentingan dalam kajian ini. Prinsip beretika yang seterusnya adalah kebaikan. Kebaikan adalah berbuat baik atau mencegah kemudaratan. Kajian ini adalah untuk mendapatkan nilai-nilai moral yang boleh digunakan oleh guru untuk diterapkan kepada murid-murid di sekolah, memandangkan kami menggunakan hikayat Sulalatus Salatin yang mempunyai banyak nilai-nilai moral yang boleh diambil. Seterusnya adalah keadilan. Keadilan kebiasaannya dikaitkan dengan ahli-ahli pengkaji itu sendiri. Okey. Di sini keadilan mementingkan adalah suara minoriti dalam kalangan ahli pengkaji itu. Antara isu yang terlibat dalam keadilan adalah pengkaji harus
berbincang dalam kalangan ahli pengkaji itu sendiri terhadap pandangan dan pemerhatian mereka terhadap topik, pemahaman mereka terhadap kajian teks yang dijalankan. Selain itu, pandangan ahli pengkaji yang lain mengenai kos dan masa pelaksanaan kajian juga harus dibincangkan bersama. Okey, isu yang seterusnya adalah subjektiviti ataupun refleksiviti. Subjektiviti ini seringkali dikaitkan dengan pengkaji itu sendiri. Bagaimana pengkaji itu menilai teks yang dikaji? Adakah pengkaji itu bias mengikut pandangan pengkaji, mahupun pengkaji terlalu bergantung kepada perasaan berdasarkan pengalaman pengkaji itu sendiri? Manakala refleksiviti pula adalah proses membuat refleksi terhadap subjektiviti. Refleksi ini adalah bagaimana cara untuk mendapatkan data dan menganalisis data yang diperolehi semasa kajian ini dijalankan. Isu yang terakhir adalah kualiti kajian yang dijalankan. Antara kualiti kajian yang dititik beratkan adalah kredibiliti, keaslian dan kebergunaan. Kredibiliti kajian itu ialah kebenaran dapatan kajian. Antara langkah yang boleh digunakan pengkaji untuk mengesahkan kredibiliti kajian ini adalah dengan melakukan semakan transkrip di dalam kalangan ahli pengkaji itu sendiri. Selain itu, berbincang dengan pakar pengkaji teks maupun pakar dalam bahasa Melayu lama juga boleh dilakukan, memandangkan hikayat Salalatul Saladin ini merupakan menggunakan bahasa Melayu lama. Di samping, pengkaji boleh melakukan huraian mendalam mengenai maksud teks tersebut. Seterusnya, keaslian. Di sini membawa maksud ketulinan. Adakah data yang diperolehi melalui teks ini adalah tulen di mana dianalisis oleh ahli pengkaji sendiri. Okey, untuk kebergunaan pula ialah sumbangan kajian yang dijalankan ini. Di sini adalah adakah kajian ini berguna kepada orang lain, memandangkan tujuan kajian ini adalah ingin mengeluarkan nilai-nilai moral. Namun, bagi kajian yang pengkaji jalankan ini sudah menetapkan sasaran murid tingkatan 6 yang mengambil mata pelajaran kesusasteraan Melayu boleh mendapatkan manfaat daripada kajian ini. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya Nur Atika binti Rosli, M2023-1502 akan menyambung pembentangan iaitu strategi pelaksanaan kajian. Terdapat beberapa strategi yang boleh dilaksanakan sepanjang kajian dilakukan bagi memastikan kajian ini dapat disiapkan mengikut garis waktu yang ditetapkan dan mencapai objektif kajian. Yang pertama ialah pengumpulan dana dan lokasi kajian. Para pengkaji mestilah mencari dana ataupun penaja bagi menampung separuh atau sepenuhnya kajian ini. Hal ini demikian kerana kajian ini memerlukan kos yang besar untuk termasuklah kos pengangkutan dan juga kos bahan kajian. Menampung kos pengangkutan pengkaji ulang alik dari tempat tinggal ke cawangan arsip yang dikunjungi. Selain itu, untuk menggunakan bahan rujukan di arsip, para pengkaji juga mestilah membuat permohonan dan juga pembayaran untuk menggunakan bahan rujukan. Jadi di situ kos yang akan digunakan agak besar. Seterusnya, pengesahan dan keaslian iaitu
confirmability dan juga authenticity. Para pekaji mestilah menggunakan stakeholder untuk member checking. Selain itu, para pekaji mestilah membanyakkan membaca kajian-kajian terdahulu sama ada di dalam maupun di luar negara untuk memastikan keaslian kajian ini, iaitu tiada persamaan tajuk kajian dengan kajian-kajian yang lepas. Jika tidak, ini akan menyebabkan masalah yang besar di kemudian hari. Seterusnya, credibility. Para pekaji mestilah berbincang dengan pakar bahasa kerana kajian ini melibatkan teks yang lama, iaitu teks Sulalatus Salatin. Jadi bahasa yang digunakan di dalam hikayat Sulalatus Salatin itu adalah bahasa Melayu yang klasik dan lama. Jadi untuk menterjemah dan juga memahami isi kandungan itu, para pekaji mestilah merujuk dengan pakar bahasa seperti guru cemerlang bahasa di sekolah maupun para pensyarah di universiti, pakar antropologi, untuk memastikan tiada kesalahpahaman maupun kesalahan bahasa ketika menterjemah atau merujuk bahan kajian. Seterusnya ialah etika ketika menggunakan bahan rujukan. Para pekaji mestilah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Arkib Negara Malaysia ketika sebelum dan semasa menggunakan bahan rujukan untuk memelihara bahan rujukan yang digunakan. Jadi sebagai seorang pekaji, pekaji tersebut mestilah mempunyai etika untuk menjaga bahan rujukan tersebut supaya dapat digunakan untuk generasi yang seterusnya, supaya dapat memelihara sejarah negara kita. Subjektiviti kajian. Para pekaji tidak boleh mempunyai pandangan yang berat sebelah atau pandangan mengikut kesukaan atau berdasarkan pengalaman para pekaji tersendiri. Para pekaji mestilah menyimak kembali fakta dengan melakukan semakan silang dari pekaji lain atau menyimak kembali dengan menggunakan bahan rujukan yang lain atau bahan kajian yang terdahulu supaya fakta yang dikeluarkan maupun hasil kajian yang dikeluarkan adalah menepati dengan kajian yang dilakukan. Seterusnya, sumbangan daripada hasil kajian ini adalah kepada para murid, iaitu murid-murid dapat mempelajari tentang nilai moral. Jadi sumbangan akhir yang para pekaji dapat berikan kepada bidang pendidikan ialah kepada murid sekolah menengah. Mereka dapat mempelajari nilai moral melalui karya Sulalatus Salatin, iaitu sebuah karya lama yang memang tidak akan didapati di sekolah sekalipun. Jadi untuk ianya agak mustahil bagi guru untuk mengajar tentang teks ini kepada para murid. Oleh itu, para pekaji akan mengeluarkan nilai moral yang terdapat dalam karya Sulalatus Salatin dalam bahasa yang agak mudah untuk difahami supaya guru-guru dapat berkongsi dengan murid apakah karya Sulalatus Salatin, apakah yang dapat mereka pelajari daripada karya Sulalatus Salatin. Jadi itu merupakan salah satu sumbangan terbesar para pekaji dapat berikan dalam bidang pendidikan, kerana agak sayang jika karya ini terus dibiarkan tanpa digunakan sebagai bahan rujukan dalam bidang pelajaran. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih.